اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Mutaffifin. Kita sampai ayat yang ke-28. Kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah bagi tahu manusia terbagi pada dua. Walaupun di dunia nampak berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai akhlak, berbagai-bagai akidah, tapi bila di akhirat hanya dua sahaja, iaitu satu al-fujjar, yang kedua al-abrar. Dan Allah bagi tahu balasan masing-masing. Pertama Allah bagi tahu rekod amalan fujjar, tempatnya tempat yang hina, fi sijjin, di tempat yang paling bawah, di bumi yang paling bawah. Manakala rekod amalan al-abrar di tempat yang paling tinggi, illijin. Kemudian Allah bagi tahu pula balasan untuk dua-dua golongan tersebut. Adapun sijjin, Allah bagi tahu balasannya ialah wailun, celakalah. Dan mereka akan dicampak, innahum lasalul jahim, mereka akan dicampak dalam neraka jahim. Dan mereka juga diazab dengan apa? Lamahjubun, mereka tidak akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bentuk azab. Kemudian Allah bagi tahu balasan. Kebiasaan Al-Quran bila sebut balasan orang-orang yang kufur, orang-orang yang berdosa, maka selepas itu Allah akan menyebut balasan orang-orang yang beriman. Jadi balasan al-abrar pula Allah berkata, alal araiki yanzurun innal abrara lafi na'im. Al-abrar ni sentiasa berada dalam nikmat, nikmat yang tidak akan putus, nikmat yang kekal abadi. Dan mereka, cara duduk mereka pun menggambarkan mereka sentiasa dalam nikmat, iaitu berada di atas alal araik, di atas pelami-pelami yang mewah yang penuh dengan permata. Dan yang zurun, mereka sentiasa melihat apa saja di hadapan mereka, sama ada jenis makanan, bidadari dan sebagainya. Dan gambaran kegembiraan terpancar di muka mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan antara bentuk minuman yang disediakan, sentiasa disediakan kepada al-abrar di syurga, ialah min rahiqin makhtum, daripada arak yang suci, yang bersih, makhtum, yang sentiasa ditutup, tidak pernah dibuka dan disentuh oleh orang lain. Ia akan dibuka oleh pemiliknya ataupun tuannya sendiri. Dan di hujungnya khitamuhu misk, di hujung minuman arak itu ada misk, rasa wangi. Kalau di hujungnya wangi, maka di awal, di tengahnya lagi wangi. Kemudian Allah bagi dorongan dengan nikmat-nikmat yang disediakan untuk al-abrar. Allah kata, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapat nikmat tersebut, hendaklah orang yang berlomba, iaitu al-abrar. Falyatanafas, hendaklah sentiasa berlomba.
Jadi orang ni dah berlomba, Allah dorongkan lagi supaya sentiasa berlomba. Jadi sifat al-abrar ni sentiasa berlomba. Berlomba apa? Untuk mendapat syurga. Untuk mendapat nikmat di syurga. Adapun nikmat dalam dunia ni mereka tidak berlomba. Sebab mereka tahu yang kat dunia hanyalah sebagai ujian dan hanya untuk sementara sahaja. Dan Allah beritahu lagi, campuran minuman dalam syurga yang sedia lazat menjadi semakin lazat apabila dicampur dengan satu jenis campuran yang dinamakan tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Okey. Itu ayat yang lepas lah. Ayat hari ini Allah nak bagi tahu pula bagaimana keadaan orang kafir bila berdepan dengan orang beriman masa di dunia, dan bagaimana pula orang beriman bila berdepan dengan orang kafir masa di akhirat. Jadi cerita hari ini ialah keadaan orang kafir bila berdepan dengan orang beriman, bagaimana keadaan mereka, dan Allah tak sebut keadaan orang beriman di dunia, tapi keadaan orang beriman masa di akhirat bila melihat orang-orang kafir di dalam neraka. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang inna sesungguhnya orang-orang yang ajramu daripada al-jurmu. Al-jurmu maknanya al-ismu. Jurmu ialah dosa. Ismu maknanya dosa. Jadi ajramu ialah orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang yang mereka melakukan dosa. Siapa ni? Orang-orang musyrikin, khususnya pembesar-pembesarnya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayt, Syaibah ibn Rabi'ah, An-Nadr bin Haris. Jadi ajramu ni balik kepada orang-orang musyrikin dan lebih khusus kepada pembesar. Sebab yang suka menindas orang beriman ialah pembesar kerana mereka ada kuasa. Sebab mereka berbangga dengan kuasa, dengan kekayaan. Dan orang beriman pula dhaif, sentiasa miskin dan dihina. Jadi biasa yang menghina orang beriman ialah pembesar ataupun orang yang kaya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa kanu adalah mereka minal lazina, dari orang-orang yang mereka beriman yadhakun, mereka sentiasa yadhakun, gelak ketawa. Apa maksud ni? Maksudnya ialah Allah nak beritahu keadaan orang kafir, khususnya musyrikin Mekah di kalangan pembesar, macam mana sikap mereka bila berdepan dengan orang beriman di Mekah. Ayat ni surah Makkiyah. Jadi keadaan orang kafir ialah sentiasa yadhakun, menggelakkan ataupun mempermainkan orang beriman. Allah guna yadhakun ni dalam bahasa Arab dipanggil fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sentiasa kan. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Ini Allah nak cerita ni, kanu adalah mereka, iaitu masa kat dunia. Apa sikap mereka? Yadhakun, iaitu sentiasa gelakkan orang beriman.
Dia bukan bermusim, bukan ada bulan tertentu ke, hari tertentu ke, hujung minggu ke, tak. Yadhakun maksud dia lah setiap hari, sepanjang masa. Dan adakah orang kafir ni akan gelak pada orang beriman ketika di Mekah saja, ataupun ketika zaman Nabi sahaja, ataupun sepanjang masa? Sepanjang masa. Ada dalil tak? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 212. Surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lillazina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u Okey, cuba kita tadabbur. Zujina. Apa makna zujina? Ya? Dihiaskan ataupun dijadikan indah, dijadikan menarik. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Apa yang dijadikan indah dan menarik kepada orang kafir? Kehidupan? Apa kehidupan dunia? Apa dia kehidupan dunia? Harta, anak-anak, kan? Kereta, semua. Jadi kehidupan dunia, harta, kereta, anak, pangkat, kedudukan dihiaskan kepada orang kafir. Dihias ni makna dijadikan nampak macam cantik, menarik, indah. Okey. Di sini ada pengajaran dia. Di sini ada pengajaran dia. Apa pengajaran dia? Kenapa Allah sebut kepada orang kafir? Dunia dinampakkan cantik, indah. Kepada siapa? Orang kafir. Makna sebaliknya apa? Kalau untuk orang beriman, tak ada ayat, kita tak akan jumpa ayat Allah kata dihiaskan untuk orang beriman kehidupan dunia. Tak ada. Makna pengajarannya apa? Orang beriman, orang kafir bila tengok dunia mesti tertarik, mesti tergoda dan mesti berlomba untuk mendapatkannya. Itu siapa? Orang kafir. Adapun orang beriman, bila nampak dunia, dia tak akan nampak cantik. Dia tak ada tarikan. Dunia ni tak ada tarikan bagi orang beriman. Sebab apa? Ia hanya dihias untuk orang kafir. Boleh faham? Jadi kalau ada orang beriman tergoda dengan dunia, tengok dunia teringin, terliur kan, kejar, maka itu sifat apa tu? Sifat orang kafir lah. Dia orang Islam tapi ada sifat orang kafir. Orang beriman tak akan tergoda dengan dunia. Orang beriman tak akan berlomba untuk kejar dunia. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak kejar dunia? Sebab dunia tidak kekal. Dan Allah sebut apa dalam surah lain? Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata
Dan akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa? Untuk beriman. Jadi dalam mindset orang beriman, akhirat lebih baik. Maka dunia dia tak nampak cantik. Bila dia yakin akhirat lebih baik dan lebih kekal, dunia langsung dia tak nampak cantik. Boleh? Jadi muhasabah untuk diri kita, kalau kita ada lagi niat, keazaman, usaha untuk kejar dunia, untuk kumpul dunia sebanyak yang mungkin, maka sedarlah itu adalah sifat-sifat orang kafir. Dan juga menunjukkan kita tak yakin bahawa akhirat lebih baik. Saya bagi contoh macam ni. Nabi sebut dalam satu hadis kan, ad-dunya mazra'atu akhirah. Dunia adalah mazra'ah, apa mana? Kebun ataupun tempat cucuk tanam untuk akhirat. Ini dunia ni. Dia orang beriman, mukmin. Dia tengok dunia hanya sebagai kebun. Untuk apa? Untuk mendapat hasil di akhirat. Hasil akhirat. Manakala untuk orang kafir ataupun mereka yang sama waktu dengannya, dia pandang dunia ni adalah sebagai apa? Syurga. Akhirat tidak ada dalam kepala mereka. Sebab itulah hidupnya untuk syurga. Boleh faham? Jadi orang beriman, kita kalau tengok kebun, seronok tak? Kebun yang tak ada buah, tak ada pokok, seronok tak? Tak seronok. Tapi kita akan buat apa dengan kebun tu? Kita akan usahalah. Dan bila kita akan seronok? Bila hasil tu di mana? Di akhirat. Jadi orang beriman akan seronok bila masuk alam akhirat. Tapi orang kafir nampak dunia ni macam dah ada buah. Sebab tu dia nampak buah, dia kejar betul-betul. Kan? Sebab bagi dia hidup hanya di sini. Berbeza tak? Persepsi orang beriman dengan orang kafir terhadap dunia sangat berbeza. Sebab itulah kita tengok yang banyak kaya siapa? Orang kafir. Kenapa? Di mana-mana yang kaya orang kafir. Yang paling kaya kat dunia, yang paling kaya kat Malaysia, betul? Orang kafir je. Sebab apa? Sebab orang beriman tak kaya sebab dia bukan target nak kaya di sini. Dia target nak kaya di orang kafir pula. Banyak yang ramai yang kaya kat dunia sebab memang inilah matlamat hidup dia. Boleh? Itu penting tu, akidah, kefahaman dan persepsi terhadap dunia. Kalau kita anggap dunia sebagai perhiasan syurga, hidup kita di akhirat hancur. Sebab tu ada satu asar. Nabi bila tengok dunia, Nabi kata apa? Dia semua menafsu ni suka pada dunia. Tapi orang beriman dididik dengan ayat ni. Wal akhirah khairun wa abqa. Macam mana dia nak pujuk hati dia supaya jangan tamak dengan dunia. Ada satu asar yang disebut bila Nabi tengok dunia, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Atau itu Nabi buat contoh kepada sahabat. La 'isha illa 'ishatul akhirah. Ini ayat motivasi lah. Bila kita tengok dunia, tengok rumah banglo, teringin kan? Tengok telefon baru canggih, teringin. Tengok perempuan, teringin kan? Tengok kereta baru, teringin. Maka pujuk hati kita dengan apa? Dengan kata-kata ni. La 'isha. Tidak ada ish, kehidupan yang sebenar, illa 'ishatul akhirah. Kecuali kehidupan akhirat. Jadi kenapa aku nak sangat benda ni kan? Sedangkan ia adalah sementara. Jadi yang aku nak kejar ialah 'ishatul akhirah. Kehidupan akhirat.
Jadi jangan tolak dunia, tapi jadikan dunia kebun. Ada masa, ada kesihatan, ada harta, guna sepenuhnya untuk bercucuk tanam dan supaya dapat hasil nanti di akhirat. Okey, boleh ya? Kemudian ayat ni Allah kata apa? Dihias kepada orang kafir kehidupan dunia. Kemudian wayaskharuna. Dan wayaskharuna. Mereka menghina, mempermainkan, memperolokkan siapa? Minal lazina amanu. Ayat ni umum. Tengok, yang ni Allah guna yadhakun, fa'il mudhari'. Yang ni Allah guna yaskharun, fa'il mudhari' juga. Makna Allah nak bagi tahu orang kafir ni dulu, kini, selama-lamanya sentiasa mempermainkan, memperolokkan orang beriman. Sejak bila lagi ni? Sejak bila? Sejak bila orang kafir mula permainkan orang beriman? Mula gelakkan orang beriman? Ya? Iyalah, sejak zaman bila tu? Sejak zaman Nabi Nuh. Ada dalil. Cuba buka surah Hud ayat 38. Surah Hud ayat 38. Apa dia? Wayasna'ul fulk wa kullama marra alaihi al-mala'u alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Apa tu? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Okey. Allah perintah Nabi Nuh melakukan buat kapal kan. Maka Nabi Nuh sami'na wa ata'na. Itulah tugas seorang hamba Allah, iaitu patuh je. Walaupun arah Allah tu macam tak logik kan. Buat kapal. Buat kapal pula kat mana? Bukan di tepi pantai. Tengah bandar kan. Jadi sifat orang beriman jangan bertanya. Kalau tahu hikmah, okey, alhamdulillah. Kalau tak tahu, sami'na wa ata'na. Di mana yang lebih menunjukkan kita hamba Allah? Antara dua keadaan ni. Kita tunduk pada perintah Allah dalam keadaan kita tahu hikmahnya. Dengan satu lagi, kita tunduk pada perintah Allah dalam kita tak tahu apa hikmahnya. Yang mana lebih menunjukkan kehambaan Allah. Kehambaan kepada Allah. Tak tahu. Okey. Jadi, yasna'ul fulk. Dia pun, Nabi Nuh membuat fulk, kapal. Wa kullama marra alaihi. Setiap kali marra alaihi, melalui ke atasnya, ke atas Nabi Nuh, mala'un. Kita dah banyak kali jumpa mala'un. Apa dia? Pembesar. Min qaumihi, daripada kaumnya. Macam saya sebut tadilah, yang biasa permainkan orang beriman biasanya pembesar. Sakhiru minhu. Mereka mengejek Nabi Nuh. Mengejek apa ni? Setiap kali dia tengok jumpa Nabi Nuh buat kapal, mereka perli. Orang ni dah gila buat kapal tengah bandar. Sakhiru minhu. Maka Nabi Nuh jawab, qala in taskharu, sekiranya kamu mengejek, mempermainkan kami, fa inna naskharu minkum. Satu hari kami akan mengejek kamu. Betul tak? Bila Nabi Nuh siap kapal, dah datang banjir, orang kafir pula hina ketika itu. Dan lebih khusus ialah di akhirat besok nanti kita akan belajar. Kama tasqarun. Okey?
Okey, apa dia antara bentuk bentuk cara orang kafir mempermainkan Nabi dan para sahabat ketika di Mekah? Antaranya dia kata Nabi gila, Nabi tukang sihir, dan juga dia letak isi perut unta kepada di atas belakang Nabi ketika sujudkan. Dia permainkan, dia perlekehkan Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, semua dia kata ini golongan miskin, golongan ketinggalan zaman, golongan agama yang sesat. Okey? Kemudian Allah kata lagi wa iza marru, dan apabila marru. Apa makna marru? Mereka lalu ataupun melintasi bihim, depan mereka. Ada dua mereka ni. Apabila mereka melintasi depan mereka, siapa yang melintasi apa ni? Orang kafir berjalan dan melintasi depan orang beriman. Dan satu lagi terbalik, orang beriman melintasi depan orang kafir yang sedang bersembang. Yang mana satu betul? Dua-dua betul. Kaedah dalam tafsir, kalau ada satu ayat tu boleh ditafsirkan dua maksud dan dua-dua tidak bercanggah, wajib kita ambil dua-dua. Jadi apabila orang beriman melintasi depan orang kafir ataupun orang kafir melintasi depan orang beriman, apa orang kafir buat? Yataghamazun. Mereka yataghamazun ni menghina ataupun memperli dengan menggunakan, dipanggil apa ni? Kening. Al-ghamzu makna menghina dengan menggunakan kening mata. Biasa tak kita hina orang dengan menggunakan kening mata? Biasa kan? Kita gerakkan kening sebagai tanda orang tu terukkan. Jadi dalam tafsir mengatakan, kenapa digunakan kening? Ketika ini orang beriman dah mula ramai. Dia pun takut juga orang beriman lawan balik kan. Mereka, dia terjemah apa tu? Mengerlip. Mengerling mata sesama sendiri. Jadi hukumnya berdosa tu. Walaupun hanya dengan dia tak bercakap, tak bergerak pun, hanya gerakkan kening, satu dosa yang besar. Sebab tu Allah kata awal-awal lagi mereka ni adalah ajramu. Orang-orang yang melakukan dosa. Apa dosa mereka ni? Yadhakun, yataghamazun. Jadi haram kita mempermainkan apatah lagi dia adalah orang beriman. Okey, wa idzan qalabu, dan apabila inqalabu mereka tu orang yang berdosa, tapi inqalaba apa makna dia? Daripada qalbun. Inqalaba daripada qalbun. Apa makna qalbun? Berbolak-balikkan. Di sini maksud dia ialah apabila mereka kembali ke rumah mereka. Apabila mereka inqalabu, mereka kembali pulang ila ahlihim, kepada ahli ni dalam bahasa Arab ahlur rajuli, makna dia isteri dia, anak-anak dia. Dia balik rumah jumpa isteri dan anak-anak, ahli keluarga mereka. Inqalabu, mereka kembali dalam keadaan fakihin. Fakihin ni sebab itulah buah-buahan dia panggil apa? Fakihah. Wa fiha fakihatun katsirah. Kenapa buah-buah ni asal dia samarah? Samaratun kan? Tapi ada ketika dia namakan fakihah. Kenapa? Sebab fakihah ni makna dia seronok.
Dan apa kaitan dengan buah? Iaitu bila kita makan buah, seronok, puas. Ada tak orang makan buah tak puas? Dia beza makan buah dengan makan makanan kan? Kadang-kadang makan makanan kita tak puaskan. Berkeruk je. Tawar, masin kan? Tapi biasa kalau makan buah, ada tak makan buah tu berkeruk je? Ada? Nanti silap makan tu. Dia makan yang belum masak kan. Tambah-tambah kalau makan durian kan, musangking, muka macam mana? Dia ambil banyak-banyak kan, takut tak sempat kan. Fakihah dengan fakihin. Jadi bila mereka balik kepada ahli keluarga mereka, apa keadaan mereka? Fakihin. Mereka berseronok. Tengok Allah sebut keadaan orang kafir bila jumpa orang beriman. Step pertama apa dia? Yadhakun. Yang kedua, yataghamazun. Yang ketiga, fakihin. Semua ni jenayah, semua ni dosa besar. Dosa besar apa dia? Mempermainkan orang, memperlekehkan orang, menggelakkan orang. Dan seronok bila tengok orang tu lemah. Ini semua adalah dosa besar. Sebab itulah yang biasa kita dengarkan, ada wanita yang Nabi kata solat malam banyak, puasa sunat pun banyak kan, sedekah pun banyak, tapi dia ahli neraka. Sebab apa? Apa dosa dia? Dia bukan rasuah, bukan berzina, bukan minum arak, bukan derhaka pada mak bapak. Dosa dia apa dah? Menyakiti jiran. Menyakiti jiran tu dalam bentuk apa? Dia macam-macam boleh. Dengan perbuatan, dengan perkataan kan. Kadang-kadang dengan kelip mata kan. Kadang-kadang gelak kuat di rumah sampai mengganggu jiran kan. Kadang-kadang dia cerita pada ahli keluarga dia tentang jiran sebelah dalam bentuk nak menghina sampai dia seronok. Itu pun adalah dosa. Okey. Ya, Allah sebut fakih ni sebenarnya Allah nak gambarkan apa? Kita bila kita balik ke rumah, biasa kita bersama apa dengan ahli keluarga yang kita nak hiburkan dia. Kita cari tajuk apa supaya kita terhibur, ahli keluarga pun terhibur. Cerita buat apa? Apa dia? Tak ada pengalaman. Balik-balik tu keadaan tengah bersedih, kita cakap semua gelak. Pasal? Holiday kan? Semua suka kan? Jadi Allah nak gambarkan orang-orang musyrikin ni, keluarga dia sangat suka satu tajuk. Bukan cuti. Apa dia? Bila cerita tentang keburukan orang beriman. Itu satu berita gembira bagi mereka, satu family. Boleh faham? Makna apa tu? Mereka sangat benci, sangat dendam pada semua orang beriman. Bila dengar cerita yang tak baik, melompat. Boleh faham? Sampai tahap tu mereka benci dan seronok bila dengar berita buruk tentang orang beriman. Sampai sekarang lah. Tapi sekarang, orang beriman, orang kafir tu sangat mempermainkan orang beriman dan sangat seronok bila cerita keburukan orang beriman. Sebab apa? Kenapa mereka suka sangat dengar cerita keburukan orang beriman? Walaupun cerita itu tak betul pun, cerita reka-reka. Dia cerita, bapak balik dia kata, aku permainkan orang beriman, aku gelak dia. Ahli keluarga dia boleh gelak dengan cerita tu. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab dakwah yang dilakukan oleh Nabi sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat membencikan mereka dan menakutkan mereka. Bila dengar suami mereka dapat gelakkan orang beriman, dia rasa puas.
Sebab dia takut pada perkembangan Islam. Sebab Nabi buat kerja dakwah. Tapi sekarang ada tak keadaan orang kafir sifat dia kepada orang beriman macam ni? Ada tak? Jumpa orang beriman permaikan gelak. Ada? Tak ada. Tak ada kan? Ha? Kat mana ni? Tak. Kita jumpa orang-orang kafir di mana-mana. Ada tak dia gelakkan kita? Tak ada. Ha? Ha? Kat Malaysia tak ada? Kenapa orang kafir di Malaysia tak gelakkan orang Islam di Malaysia? Adakah orang Malaysia, Islam di Malaysia ni baik sangat? Ha? Dakwah Malaysia bagus. Jadi dakwah zaman Nabi tak bagus. Ha? Jawapannya sebab apa? Sebab kita tak buat kerja dakwah. Bila kita tak buat kerja dakwah, dia tak heran. Dia tak takut. Dia tak risau. Bahkan dia boleh jadikan kita sahabat dia. Betul kan? Itu hakikatnya. Jadi pertembungan tak berlaku. Boleh berkawan dalam politik, dalam bisnes, betul kan? Berjiran apa semua. Sebab dakwah tak berlaku. Kita hanya berkawan sahaja. Okey. Kemudian wa iza ra'auhum. Dan apabila ra'auhum, mereka melihat apabila mereka melihat mereka. Siapa melihat siapa ni? Orang kafir, mujrimun, melihat orang beriman. Apa mereka kata? Qalu, ini langkah keempat lah. Mereka berkata, Inna haulai, sesungguhnya haulai, mereka ini ladallun, pasti orang-orang yang siapa kata pada siapa sesat? Orang kafir kata pada, dan orang kafir ni bukan setakat dia kata sesat, dia guna huruf ni taukid, penegasan, sesungguhnya. Yang kedua, lam, menunjukkan apa? Mereka cukup yakin orang Islam tu adalah sesat. Kenapa mereka yakin orang Islam sesat sedangkan yang sesat mereka? Apa alasan, apa sebab yang menyebabkan mereka menuduh orang beriman tu sesat? Memecah belahkan masyarakat. Lagi? Lagi apa? Dia biasa orang bawa kebenaran akan dituduh sesat. Sebabnya apa? Antaranya memecah belahkan masyarakat. Satu lagi, sebab utama ni, bila kita buat kerja dakwah, orang akan tuduh kita sesat walaupun kita di pihak yang benar. Apa dia? Menggugat kepentingan mereka. Ya, betul. Ada satu lagi. Dia sesat ni apa makna? Menyimpang daripada kebenaran. Dia orang-orang musyrikin Mekah, dia yakin tak pegangan mereka tu betul? Dah lama kan? Tiba-tiba datang Nabi bawa ajaran, jangan sembah berhala, jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Jadi bagi mereka, yang mereka pegang sekian lama adalah betul. Apa saja yang melawan arus ataupun amalan mereka, dia tuduh sesat. Boleh faham? Sama tak sekarang? Bila kita cerita satu benda yang berlawanan dengan amalan yang mereka lakukan sekian lama, siapa akan tuduh siapa sesat? Betul? Padahal kita cakap ada dalil, mereka buat tak ada dalil. Sama lah, betul kan? Jadi mindset mereka, formula mereka beda. Semua yang melawan arus perdana,
yang melawan kehendak masyarakat adalah sesat. Boleh? Jadi kalau kita bawa kebenaran orang tuduh sesat, apa sepatut sikap kita? Apa sikap kita? Tuduh dia balik sesat? Tak. Kita dah belajarkan kisah siapa? Nabi Nuh. Orang tuduh dia sesat, dia tak tuduh orang sesat. Hanya dia menafikan, aku bukan sesat. Dan kisah Nabi Hud kan, orang tuduh dia bodoh. Dia tak tuduh balik orang bodoh. Dia kata, dia menafikan, aku bukan bodoh. Aku hanya membawa message daripada Allah. Jadi kalau kita buat kebenaran, orang tuduh sesat, jangan balas balik. Jangan. Itu bukan akhlak pendakwah. Okey? Mereka berkata orang beriman adalah sesat. Ni kalau kita kata yang baca Yasin malam nisfu Sya'ban kan, Yasin berapa kali? Kan? Kita kata Nabi tak buat, Nabi tak pernah baca, kan? Dia kata kita sesat, kan? Betul? Padahal kita ada dalil, ada bukti jelas. Setiap ibadah asalnya haram, kecuali ada dalil mengatakan boleh. Dia pula buat tiada dalil sekian lama kan. Tapi sebab yang dia buat lama dan dia rasa betul, tiba-tiba kita bawa yang bercanggah. Dia kata kita sesat. Jadi bertenang dan sabar, jangan melenting. Wa ma ursilu, dan tidak ursilu, mereka diutuskan. Tidak mereka diutuskan alaihim, kepada mereka. Ni banyak mereka ni. Kalau tak faham dhamir ganti nama mereka, kita tak faham ayat. Hafizin sebagai hafizin apa dia? Sebagai penjaga ataupun wakil. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Allah kata tidaklah mereka diutuskan kepada mereka sebagai penjaga. Siapa ni? Mereka tidak diutuskan. Siapa mereka? Orang kafir. Mereka, orang kafir tidak diutuskan kepada mereka. Siapa mereka yang kedua? Orang beriman. Sebagai penjaga. Apa maksud? Dia, orang kafir tuduh apa orang beriman? Sesat. Jadi Allah balas balik. Kamu diutuskan, dicipta oleh Allah bukan sebagai qadi, bukan sebagai hakim untuk menghukum orang. Boleh? Hafizi makna wakil, penjaga, penghukum, bukan. Bukan kerja kamu. Kamu adalah sebagai hamba. Ikut je perintah Allah, bukan keluar hukum. Boleh? Kita pun sama, kita tak boleh menghukum orang sesat. Kita hanya tugas menerangkan hukum yang Allah dah sebut dalam Quran. Tidak ada hukum baru. Agama dah lengkap. Ada, saya baca, tengok satu video siapa ni yang Ustaz Syihabuddin react tak yang Ustaz Syihabuddin kan, dia ada sebut lah, dia kata yang bila dia sebut isu Khidir, ada yang mengatakan masih hidup kan. Dia kata dalil yang mengatakan Nabi Khidir hidup adalah tak betul, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis sahih. Bahkan semua cerita-cerita pasal Khidir hidup adalah cerita daripada Israiliyat. Tak ada satu pun, bahkan bercanggah dengan dalil Al-Quran. Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut kan. Setiap orang akan mati. Tak ada yang kekal hidup kecuali Nabi Isa. Nabi Isa pun Allah bagi tu. Sebab apa? Allah belum matikan dia. Nabi Isa pun akan mati. Jadi bila dia cakap macam tu, orang hantar kat post dia kata, mana ada dalam kitab. Mana? Dia kata tak ada dalam kitab. Ada. Jadi Ustaz Syihabuddin kata, memang ada dalam kitab. Tapi
satu-satunya kitab yang bila disebut dalam kitab tu mesti betul. Quran je. Quran je. Yang kamu kata ada kisah Khidir hidup ada dalam kitab, dia bukan Quran. Bila bukan Quran, mungkin betul, mungkin salah. Kemudian dia kata, termasuklah kitab Sahih Bukhari, dia tak setara dengan Al-Quran. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari, ada Imam Bukhari sendiri memberitahu, dalam hadis dia ada dia sebut hadis dhaif. Kata-kata tu orang balas balik, dia kata, siapa nak tengok ahli neraka, inilah muka dia. Sebab apa? Sebab dia mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis dhaif. Dia kutlah kata-kata Imam Bukhari. Tidak aku tulis dalam kitabku melainkan semuanya sahih. Tiba-tiba Ustaz Syabudin kata ada yang dhaifkan. Maka terus dia kata, siapa nak tengok muka ahli neraka, tengok ni, budak ni. Siapa tak tahu. Kan? Tengok dia menghukum. Kemudian dia Ustaz Syabudin sebut satu persatu, dia kut kata-kata Imam Bukhari sendiri. Dia cerita hadis tu dhaif, dia nak cerita, nak bagi tahu supaya orang elakkan, bukan dia bawa hadis dhaif untuk orang beriman. Boleh faham? Nak bagi tahu apa? Manusia ni perangai suka menghukum. Dan Nabi kata, kalau kita hukum orang tu kafir ataupun ahli neraka, sedangkan dia tidak, maka kufur itu balik kepada. Jadi ingat bila kita nak hukum orang, ingat ayat ni. Kita bukan hafizin. Okey, kemudian habis. Ini keadaan orang kafir bila berdepan dengan orang beriman di mana? Di dunia. Sekarang Allah cerita pula keadaan orang beriman bila berdepan dengan orang kafir di akhirat. Allah tak cerita kat dunia. Apa dia? Fal yaum, maka hari ini, iaitu hari akhirat. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir, yadhakun, mereka gelak. Gelak kepada siapa ni? Jadi sekarang giliran siapa pula gelak? Tapi di mana? So, satu, yadhakun, sini orang beriman gelak pada orang kafir. Yang ni yadhakun, orang kafir gelak kepada orang beriman. Antara dua gelak ni ada tak persamaan ataupun ada perbezaan? Sama-sama perkataan yang sama. Beza tak? Apa bezanya? Apa dia? Tak lain pada tu. Dua gelak, tapi dua gelak yang berbeza. Itu masa ataupun tempat lah. Beza gelak tu. Apa dia? Gelak ni, gelak yang tidak kekal dan diselang-seli oleh kesedihan. Betul? Ada tak orang kafir gelak selama-lamanya? 2, 3, 4 hari turut-turut ada. Pagi dia gelak orang beriman, malam sakit hati kan? Betul kan? Tapi gelak orang beriman ada tak lepas tu diiringi kesedihan? Ada? Tak ada. Ini gelak yang kekal abadi. Gelak yang sentiasa gembira. Okey, yang kedua, kenapa Allah beritahu orang beriman gelak pada orang kafir di akhirat je? Kenapa Allah tak beritahu ada juga orang beriman gelak pada orang kafir kat dunia? Sepatutnya Allah cerita orang kafir gelak pada orang beriman kat dunia kan? Balasannya sepatut kat dunia juga kan? Allah tak sebut kat dunia. Balas kat dunia sekali. Kenapa kena tunggu akhirat? Lambat lah. Kenapa? Tugas orang beriman apa dia? Gelakkan orang ke berdakwah? Berdakwah. Satu. Tugas orang beriman bukan gelakkan orang. Jadi nak gelakkan orang kafir, sabar. Sabar. Jangan gelakkan kat dunia.
Tugas orang beriman ialah berdakwah. Bila kita gelakkan orang kafir, boleh tak kita berdakwah pada dia? Kita ada bina gap untuk kita berdakwah. Macam mana dia akan dengar dakwah kita kalau kita gelakkan dia? Betul tak? Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu orang beriman ni kadang-kadang dia akan sentiasa tidak gelak. Sebab apa? Sentiasa ditindas, sentiasa ditekan sampai mati. Contoh, macam Nabi Nuh kan, ada masa tak nak gelak? 950 tahun berdakwah pagi, petang, siang, malam kan? Tu orang kafir tutup telinga. Ada masa nak gelak ke? Tak ada. Dan hanya pengikut hanya berapa orang? Ada masa nak gelak ke? Kita berdakwah 10 tahun ada 10 orang. Nak gelak ke? Jumpa orang kafir, gelak. Orang kafir gelak apa? 10 orang je. Kemudian ada juga riwayat mengatakan, Nabi kata di akhirat besok, ada Nabi jumpa Nabi yang ada 2 orang pengikut. 2 orang pengikut nak gelak apa? Dan ada Nabi yang tak ada pengikut. Apa makna tak ada pengikut? Tak ada seorang pun beriman. Jadi nak gelak apa? Maka Allah nak bagi tahu, kamu walaupun tak ada pengikut, walaupun dakwah kamu ditolak, satu masa kamu akan gelakkan mereka. Tapi yaumil akhirah, hari akhirat. Akhirat confirm kamu akan benar, confirm kamu akan gelak. Jadi jangan risau bila kamu digelakkan masa kat dunia. Jangan risau. Bukan penyakit, bukan kudis pun. Ini Allah bagi jaminan. Kamu nak gelak boleh, tapi di akhirat. Sebab tu ayat ni sama kan? Allah kata apa? Sebelum ini Allah kata Allah hiaskan kehidupan dunia pada orang kafir. Dan orang kafir sentiasa permainkan orang beriman kan? Ni, surah apa dia ni? Baqarah ayat 212 kan? Orang kafir yaskharuna, permainkan orang beriman. Tapi Allah kata apa? Wallazina taqaw. Cuba terjemah. Dan orang yang bertakwa fauqahum. Fauqahum apa dia? Atas pada orang kafir. Tapi bila ni? Yaumal qiyamah. Kat dunia mungkin orang kafir kat atas kan? Pembesar, pemimpin, ada kuasa orang beriman, sentiasa di bawah, ditindaskan. Tapi Allah kata, tunggu. Orang bertakwa di atas. Orang kafir di bawah. Tapi yaumal qiyamah. Tunggu je. Boleh? Jadi jangan cepat nak gelakkan orang. Apatah lagi dalam keadaan kita tak berdakwah apa nak gelak apa orang kafir. Kemudian, beza lagi gelak orang beriman di akhirat dengan gelak orang kafir kat dunia. Apa dia? Orang kafir ni di akhirat gelak pada orang beriman, gelak pada orang kafir di akhirat dalam keadaan macam mana? Kedudukan dia macam mana? Alal araiki, atas araik. Apa dia? Araik, pelamin-pelamin. Pelamin-pelamin yang mewah. Pelamin yang mewah ni ada permata. Milik siapa ni? Kita boleh duduk berapa lama? Selama-lama kan? Tapi orang beriman tak nak berebut yang ni. Dia nak berebut apa? Duduk atas kapal mewah tu. Apa? Cruise. Kadang-kadang kena bayar 1,000. Berapa hari? 2 hari. Kan? Kononnya nak belajar kan? Yang ni, lebih pada cruise ni. Kapal, pelamin-pelamin, milik dia 24 jam. Jadi dia gelakkan orang kafir sambil duduk atas pelamin. Orang kafir gelakkan orang Islam sambil berjalan kan? Balik rumah. Kemudian yang zurun, mereka melihat. Melihat apa ni? Mereka gelakkan orang kafir di akhirat, di atas pelamin, dan sambil mereka melihat. Melihat apa? Mereka melihat orang kafir disiksa, mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk mereka, mereka melihat macam-macam, pelamin dan sebagainya. Boleh buka surah As-Saffat ayat 50. Tengok gembiranya orang beriman. Di antara topik perbincangan orang beriman dalam syurga apa dia? Allah kata apa? Surah As-Saffat.
Fa'akbala. Okey, ayat 51, ambil 51. Qala qailun minhum inna li qarin. Lepas tu apa? Wa yaqulu a innaka minal musaddiqin. Lepas tu a iza mitna kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Lepas tu qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Tengok ni orang kafir bila tengok orang beriman dia fakihin, seronok. Tapi orang beriman masa tu bukan diseksa, kan? Cuma dhaif, lemah. Tengok qala qailun, telah berkata orang yang berkata. Siapa ni? Ahli syurga. Minhum, di kalangan mereka. Mana mereka bercakap sesama mereka ahli syurga. Innali qarin, sesungguhnya aku ada. Apa makna qarin? Qarin. Orang Melayu kan sebut qarin, dia tahu lah. Rakan. Kawan. Wa yaqul, dan kawan aku ni masa kat dunia berkata, a innaka minal musaddiqin. Dia kata pada aku masa kat dunia, adakah patut kamu ni termasuk orang yang percaya pada hari kebangkitan? Sebab kawan aku ni tak percaya. Dia pula permainkan aku. Adakah patut kamu percaya? Kemudian dia bagi hujah dia. Aiza mitna, adakah bila kita semua mati, kunna turaban, dan kita menjadi tanah, wa izaman, dan tulang, a inna lamadinun, adakah kami akan dibangkit dan dihisap? Tak masuk akal. Siapa cakap ni? Kawan kepada orang beriman. Mana kawan dia tak beriman dengan hari akhirat, kan? Kemudian di akhirat besok dia kata apa? Qal, orang beriman dalam syurga, dia kata pada kawan yang beriman juga dalam syurga, hal antum muttali'un, kamu nak tengok tak kawan aku yang tak percaya pada hari akhirat dalam neraka? Kamu nak tengok tak? Fattala'ah, lalu kawan dia dalam syurga, tala'ah, tengok. Maka dia melihat kawan aku tu fi sawa'il jahim, dalam neraka yang tengah-tengah ataupun neraka yang paling bawah. Boleh faham? Apa yang nak cerita ni? Apa nak cerita ni? Mereka borak dalam syurga. Yang menggembirakan mereka pada dia tengok kawan dia dulu yang degil tak nak beriman. Cuma tengok kawan ni sekarang duduk dalam neraka. Boleh? Ini antara bentuk mereka orang beriman gembira dan menggelakkan pula orang kafir. Jadi kita boleh tengok tak musuh kita dalam neraka? Boleh? Boleh kenal? Boleh kenal tak? Macam mana boleh kenal? Dah kena terbakar hangusnya. Itu kita tak payah fikirlah. Ini kalau ikut ayat ni dia kenal. Dia nampak kawan dia tu betul-betul di tengah-tengah neraka. Wali'azubillah. Masa tu tak ada rasa kesian kah? Kita kalau tengok orang kena bakar, kesian tak kalau kat dunia? Kesian. Tapi bila tengok kawan kita yang memang kafir lah dibakar dalam neraka, ada rasa kesian tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Adakah hati kita keras? Waktu dah bagi apa?
Oh, jadi tengok orang kena bakar pun bahagia. Waktu tu Allah dah cabut rasa kesian, tak ada. Sebab apa? Sebab bila kita kesian pada orang macam ni, kita tak akan bahagia. Duduk dalam surga nak makan je, tengok pada kawan kat neraka. Tak ada bahagia, tak jadi makan kan? Allah dah cabut dah. Okey? Kemudian last sekali Allah kata apa? Hal adakah suwiba apa dah? Diberi suwiba daripada sawab, pahala. Diberi ganjaran. Al-kufar kepada kafir, kepada orang-orang kafir. Makanu, apa yang mereka lakukan. Oh, soalan ni soalan apa ni? Allah tanya, setelah orang kafir yang gelakkan orang beriman, kat mana tempat mereka di akhirat? Masuk neraka kan? Masa dia gelakkan orang beriman, dia rasa tak dia betul? Dia rasa tak dia adalah orang yang terbaik kan? Maka Allah tanya, dengan perbuatan kamu kufur dan gelakkan orang beriman, adakah kamu diberi ganjaran atas perbuatan kamu? Tak. Sebab kamu sebenarnya dibalas dengan azab neraka. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita apa? Apa pengajaran antara pengajaran kita dapat kutip ni? Daripada ayat 29 sampai 36. Cuba fikir. Banyak pengajaran. Kalau kita sebagai seorang pendakwah, banyak bagi pengajaran kepada kita. Tapi kalau kita bukan sebagai pendakwah, mungkin kita tak dapat satu pun pengajaran. Apa dia? Apa dia? Jangan hina orang suka hati. Betul lah, orang beriman tak. Pengajarannya apa? Orang beriman tak akan menghina orang. Bila menghina orang, itu perangai orang kafir. Orang beriman tak akan menghina orang. Bila kita suka menghina orang, suka galakkan orang, kita ada ciri-ciri perangai orang kafir. Sebab tu saya ingat pada satu kisah, Abdullah bin Mas'ud dia masuk Islam daripada zaman Mekah lagi. Tapi dia badannya, fizikal dia, betis dia halus. Jadi satu hari angin tiup pakaian dia, jadi sahabat nampak betisnya halus. Dan sahabat gelakkan dia. Nabi tegur, kenapa kamu gelakkan dia? Kenapa kamu gelakkan betisnya yang halus? Kamu tahu tak, betisnya yang halus tu kalau ditimbang dengan bukit Uhud yang besar dan panjang tu, kalau ditimbang, betisnya lebih berat daripada bukit Uhud. Kenapa betisnya yang halus lebih berat daripada bukit Uhud? Sebab nilai imannya. Jadi Nabi tegur, jangan gelakkan. Apa dia yang kedua? Apa dia? Yang kedua, jangan menghukum orang. Jangan menghukum orang. Sebab kerja menghukum ialah kerja orang kafir. Kerja menghukum ialah kerja orang kafir. Dan hak menghukum adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita hanyalah berdakwah ataupun menerangkan hukum. Yang ketiga, bila kita diejek, dipermainkan, maka kita jangan membalas dengan perbuatan yang sama. Sebab itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Orang kafir akan permainkan kita bila masa, dulu, kini, selama-lama.
Jadi kalau kita layan dia, kita penat, kita buang masa je. Tapi kalau ini untuk kafir tak ada yang dari segi kita Islam dengan Islam sepakai juga lah kan. Macam mana? Islam dengan Islam sepakai juga lah. Betul, betul. Sebenarnya dalam tafsir Syekh Saleh Utsaimin, dia sebut ni, dia yang suka permainkan orang Islam, suka gelakkan orang Islam, dia bukan orang kafir saja, tapi juga orang Islam yang buat benda yang bercanggah dengan Islam, termasuklah yang buat benda bid'ah. Kan? Bila kita buat benda sunnah, dia permainkan kita, dia label kita macam-macam kan. Ketinggalan zaman, buat mazhab baru kan. Itu sebenarnya termasuk tu. Sebab apa dia anggap macam tu? Sebab kita bawa benda yang bagi mereka baru. Bila baru bagi mereka tak betul. Walaupun kita ada dalil daripada Quran dan hadis. Betul. Bila orang tuduh kita ketinggalan zaman, kono, ekstrim, itu memang ayat-ayat orang kafir tu. Apa lagi pengajaran? Target matlamat utama dakwah orang beriman ialah apa dia? Matlamat utama dakwah orang beriman ialah apa dia? Untuk mendapat syurga. Maka sebab tu jangan balas kat dunia. Walaupun tak ada orang ikut, walaupun kita ni tinggal sorang-sorang je, jangan sedih. Sebab matlamat hidup dakwah kita ialah kemenangan di akhirat. Okey, boleh Kita kita habis surah Al-Mutaffifin. Lepas ni kita akan masuk surah baru selepas Al-Mutaffifin. Kita baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ketiga iaitu tiarah. Apa makna tiarah? Tiarah ialah merasa nasib sial ataupun meramal nasib buruk. Antaranya bila kita melihat burung kan? Ataupun binatang-binatang lain ataupun apa sahaja. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 131. Surah Al-A'raf ayat 131. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza jatuhumul hasanatu qalu lana hazihi wa in tusibhum sayyi'atun yatajjaru bi Musa wa man ma'ahu. Maksudnya, kemudian apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, ini adalah usaha kami. Ini kisah kaum Nabi Musa. Bila datang benda baik kepada mereka, mereka kata apa? Mereka mendakwa, ini usaha kami ni. Ini penat lelah kami. Tetapi jika mereka ditimpa musibah, kesusahan, mereka lemparkan sebab kesusahan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Mana dia kata apa? Bila ditimpa musibah, ini sial puncanya Musa. Itu dia panggil tiarah. Dalam ayat dia panggil yatajjaru. Iaitu menjadikan segala musibah disandar kepada orang tertentu ataupun kepada sesuatu benda. Dia kata contoh dahulu di antara tradisi orang Arab adalah jika salah seorang mereka hendak melakukan sesuatu pekerjaan, musafir misalnya, maka mereka meramal peruntungannya dengan burung. Salah seorang daripada mereka memegang burung.
lalu melepaskannya. Jika burung itu terbang ke arah kanan, dia itu nasib baiklah, dia jalan. Tapi kalau lepas burung, tiba-tiba burung terbang ke arah kiri, dia kata ini tanda-tanda tak baik. Dia batalkan musafir tersebut. Ada tak orang Melayu macam tu? Ada. Kadang-kadang malam tu bunyi burung hantu kan. Tak pernah hayat hidup bunyi. Dia nak pergi kenduri besok. Dia kata alamat tak baik ni. Itu syirik. Alamat tak baik ni. Kalau pergi ada berlaku musibah. Kadang-kadang dijumpa ular dalam rumah kan. Ini mesti ada alamat tak baik. Itu dia panggil tiyarah. Persangka ataupun meramalkan sesuatu yang tidak baik. Oleh itu Nabi SAW hukum perbuatan tersebut diterangkan oleh Nabi. Hukum tiarah ni Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi kata apa? At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Menganggap sial disebabkan sesuatu adalah syirik. Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid, adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Kadang-kadang dia kata bulan Safar kan, saya kalau masuk bulan Safar je kena penyakit, sial betul lah. Itu syirik. Jadi yang sial bukan bulan Safar, yang sial ialah akidahnya, fahamannya. Seperti tidak mahu melakukan pernikahan pada bulan Safar kan. Juga kepercayaan bahawa hari Rabu jatuh pada akhir hari setiap bulan membawa kerugian terus menerus. Percaya pada hari kan. Termasuk juga merasa sial dengan angka 13. Dengan angka. Sebut 13 je, dia kata tak boleh ni. Ini angka sial. Nombor 4. Kenapa nombor 4? Oh, Cina nombor 4. Angka tak ada ong. Misalnya jika ia pergi membuka tempat perniagaannya, lalu di jalan melihat orang buta sebelah matanya, serta-merta ia berasa bernasib sial sehingga mengurungkan niat membuka toko. Dia nak buka kedai dia, tengok-tengok ada orang buta kat depan. Dia kata ini sial ni. Dia pun tutup. Kan? Ada kat Melayu? Semua hal di atas hukumnya adalah haram dan termasuk syirik. Rasulullah SAW berlepas diri daripada mereka yang beramal dengan al-tiyarah. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imran bin Husain, laisa minna man tatayyara wala tutujira lahu wala takahana wala tukuhina lahu wa az-zunnuhu qal aw sahara aw suhira lah. Maksudnya kata Nabi SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan ataupun meminta tayarah. Minta ilmu tayarah. Meramal ataupun meminta diramalkan. Dia pergi jumpa bomoh, dia tanya bomoh, boleh tak ramal nasib masa depan saya? Maka Nabi tak mengaku ummah. Bomoh berkata, kamu lahir bulan berapa? Bulan Safar. Berapa hari bulan? 13. Memang sial lah. Kamu buat apa-apa semua tak jadi ni. Kalau kahwin pun cerai. Kan? Dua-dua buat benda yang syirik. Tarikh lahir kan? Dia campur tarikh lahir kan? Keluar nombor. Itu samalah. Kalau dia percaya boleh jadi syirik. Dia kadang-kadang dia rasa sial sebab orang. Contohlah. Ada anak saudara dia duduk kat rumah dia kan. Sejak anak saudara dia duduk, bisnes dia down, dia pun ada masalah. Dia kata, ini punca sialnya, punca kamu lah. Kamu bawa sial. Kadang-kadang dia salah ke ustaz. Sejak ustaz mengajar kampung kita ni huru-hara. Maknanya dia nak begitu, yang bawa sial tu ialah ustaz. Itu termasuk tu. Kita pernah baca tak kisah ni? Ada satu negeri, bila Allah hantar Rasul kepada negeri tersebut,
Biasalah bila Rasul datang bawa benar kebenaran. Bila ada orang beriman, maka bertemu dengan orang yang tak beriman. Betul tak? Maka berlakulah perpecahan, berlaku penceraian. Maka orang negeri ini mengatakan Rasul tu at-tiarah, bawa sial. Itu bentuk tu. Dan kisah ni Allah sebut dalam surah apa ni? Kaum kepada Rasul mengatakan Rasul ni pembawa sial. Dalam surah apa? Surah apa? Surah Yasin. Kan? Perasan tak? Kisah yang mana ni? Awal-awal lagi surah Yasin, Allah kata apa? Ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Allah kata pada Nabi Muhammad, buatlah contoh pada orang musyrikin. Contoh, apa dia? Satu negeri yang datang kepada negeri itu para rasul. Iz arsalna ilaihim isnaini. Ketika mana kami utuskan dua rasul kepada penduduk negeri itu. Fakazzabuhuma. Lalu mereka penduduk negeri mendustakan kedua-dua rasul. Lalu Allah buat apa? Fa'azzazna bisalis. Kami tambah satu lagi. Bukan Allah turun azab. Allah tambah satu lagi rasul sebagai rahmat Allah. Kemudian faqalu, rasul-rasul ini berkata, inna ilaikum mursalun. Kami diutuskan oleh Allah kepada kamu. Kami bukan nak buat benda jahat. Kemudian saya nak sebut di sini ayat 18. Apa kata kaum ni kepada Rasul? Qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyarna bikum. Siapa yang selalu baca Yasin ingat ayat ni. Qalu inna tatayyarna. Tatayyarna daripada tiarah. Yang berasal dari apa? Burung. Tiarah ni makna dia anggap burung tu kalau pergi ke kanan okey, kalau terbang ke belah kiri sial. Jadi apa saja yang bentuk tu dia panggil ilmu tiarah. Jadi penduduk negeri ni kata apa? Inna tatayyarna bikum. Kami telah ditimpa sial sebab kamu. Sebab siapa? Rasul. Kemudian Rasul kata apa? Ayat 19. Qala ta'irukum ma'akum. Subhanallah. Rasul kata pada kaum dia apa? Ta'irukum ma'akum. Sebenarnya sial kamu adalah daripada kamu sendiri. Aku tak bawa sial. Yang berpecah belah tu sebab kamu tak nak beriman. Cuba kalau semua beriman, tak ada berpecah belah. Betul? Ada tak orang ramai yang tuduh ustaz ni bawa sial? Sebab apa? Bawa fahaman yang berbeza. Ada. Itu bentuk tiarah. Jadi kalau dia yakin ustaz tu bawa sial, dia boleh membawa kepada syirik. Orang yang terjerumus, kata penulis ni lagi, orang yang terjerumus melakukan hal-hal di atas, hendaknya membayar kafarah. Kalau dia menganggap seseorang ataupun satu binatang membawa sial, dia kena merdekakan, bebaskan fahaman itu dengan kafarah. Kena kafarah. Kafarah mana? Bayar denda. Tapi di sini bayar denda bukan dengan harta, dengan satu hadis. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man raddatuhu at-tiyaratu min hajatin faqad asyraka." Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu zalik? Qal an yaqula ahadukum, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Maksud dia, barang siapa yang percaya tiarah, siapa yang percaya pada tiarah, ramalan ni, maka dia telah melakukan syirik. Sahabat pun bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kafarah untuk tebus diri daripada syirik tersebut? Nabi bersabda, hendaklah salah seorang daripada mereka mengatakan, ya Allah, ini kafarah dia, bukan bayar denda, bukan bagi makan orang miskin. Kafarah dia ucapan je, iaitu, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadamu. Itu je kafarah dia. Ini kadang-kadang ada orang tua dia ambil anak angkat kan. Sejak masuk anak angkat dia kata sialah, habislah. Dia pun salahkan anak angkat tu. Itu termasuk. Okey, cukup lah. Kita tengok soalan.
Soalan, adakah betul yang ada sahabat yang akan mencari sahabat yang dulu sama-sama buat kebaikan di dunia tapi tak jumpa di syurga, dan dia akan cari sahabatnya? Betul, itu betul. Dia akan cari sahabat yang ada dalam neraka, tapi sahabat mana ni? Sahabat yang masih ada iman dalam hatinya. Adapun cerita tadi daripada surah Saf, dia tengok sahabat dia yang bukan sahabat lah, kawan, mungkin jiran ke, satu pejabat ke, kawan yang kafir kepada Allah, yang tak beriman, itu memang masuk neraka dan kekal. Adapun yang cari sahabat tu, sahabat yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar zarrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, Ustaz baca tadi, meramal yang buruk tu syirik. Bagaimana pula meramal yang baik? Adakah syirik juga? Contoh, horoskop dan tarikh lahir. Yang kita sebut ni, Azhar. Tarikh lahir yang biasa orang kita buat sebagai motivasi. Tak, dia sebenar bukan isu meramal. Isu dia ialah percaya kepada ramalan. Sama ada ramalan yang buruk ataupun ramalan yang baik. Dia hukum dia sama-sama boleh membawa kepada syirik. Kalau kita percaya dengan tarikh lahir kita boleh memberi kebaikan pada kita, syiriklah. Sebab tak ada satu yang boleh memberi kebaikan kecuali Allah sahaja. Tarikh lahir ke, orang ke, benda ke, binatang, tak ada satu boleh bagi kebaikan. Sebab tu Allah haramkan sembah berhala. Kenapa? Sebab dia tak boleh memberi apa-apa kebaikan. Dan juga tak boleh menolak mudarat, dan dia tidak mencipta apa-apa. Dia ikut ramalan Al-Quran. Bukan ramalan. Kaedah Al-Quran apa dia? Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, Allah kata apa? Pasti dia tenang, pasti dia bahagia, pasti rezeki tak disangka. Kenapa nak dengar ramalan manusia kan? Dengarlah bukan ramalan tapi kaedah yang pasti betul daripada pencipta manusia. Mulai mana ni? Oh. Apa nama tu? Tak jumpa. Nama apa? Oh, Syukur Mak Ali. Kenapa tak keluar kat sini? Okey, Syukur Mak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pandangan Ustaz berkenaan dengan aktiviti qiyam mulai berjemaah dan ada sesi bermunajat dan para jemaah menangis, meraung, merintih, menyesali dosa dan disaksikan secara langsung atas talian online. Pertama, apa tujuan kita beribadat pada Allah? Tujuan kita beribadat pada Allah ialah untuk mencari redha Allah. Benda yang paling mahal dalam hidup kita ialah redha Allah. Jadi kalau kita buat ibadat untuk mencari redha Allah, sebenar mesti ikut cara Nabi. Selagi mana kita tak ikut cara Nabi, kita tak akan dapat redha Allah, kita tak akan dapat cinta Allah. Fattabi'uni kan? Kalau kamu betul cinta Allah, ikut Nabi. Okey, soalannya, Nabi pernah tak buat solat tahajud, qiyamul lail berjemaah, beramai-ramai? Tak pernah. Kecuali ada sekali dua Nabi buat berjemaah, tapi bukan beramai-ramai. Ada satu ketika Nabi solat malam, Abdullah bin Abbas ikut di belakang dia seorang. Ada satu ketika Nabi solat malam, Huzaifah al-Yaman ikut seorang. Jadi ulama mengatakan bukan tak boleh langsung berjemaah, qiyamul lail boleh, tapi dalam konteks untuk kita melatih orang tu supaya lepas tu dia bangun solat seorang-seorang. Sebab solat yang paling baik ialah solat ketika orang lain tidur. Lagi orang tak tahu, lagi kita ikhlas, lagi kita khusyuk. Jadi Nabi tak pernah buat beramai-ramai. Satu. Yang kedua, menangis pula ramai-ramai. Kenapa nak menangis ramai-ramai kan? Kita menangis kerana Allah ke ataupun kerana orang? Kalau kerana Allah, bangun seorang-seorang, menangis seorang-seorang. Dan jangan bagi tahu sesiapa. Sebab ini masalah kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia.
Dan Nabi sebutkan antara kelebihan 7 golongan yang mendapat bayangan arasy Allah. Kan? Salah satunya siapa? Ada Nabi sebut salah satunya yang menangis kerana Allah. Tapi sebab apa dia menangis? Dia berzikir seorang-seorang. Nabi sebut beramai. Dan dia menangis, dia menyesal. Orang ni kelebihan akan dapat bayangan arasy Allah di pada mahsyar. Tapi yang menangis ramai-ramai, lepas tu dia saksi pula secara live. Ini bukan sunnah Nabi dan saya tak tahu apa tujuan dia. Kalau buat kerana Allah tak perlu dihebohkan. Tak perlu dihebohkan. Kalau macam yang tadi Rasulullah kejutkan Aisyah tu buat sisi. Ya, tak disebut. Tak disebut Nabi buat berjemaah bersama Aisyah. Tidak ada dalil. Tidak ada hadis. Assalamualaikum Ustaz. Ada tak dalil yang mengatakan kurma ajwa aliyah adalah kurma yang terbaik? Saya tak jumpa dalil. Cuma ada dalil daripada peniaga lah. Kurma ajwa adalah kurma yang paling mahal. Yang dalil paling baik saya tak pasti. Wallahu alam. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi sebelum makan apa-apa 7 biji, maka dia dapat mengelak daripada sihir. Tapi dalam hadis itu Nabi tak kata ajwa terbaik. Nabi kata makan kurma ajwa. Kena bezakan. Jadi wallahualam, saya tak jumpa hadis mengatakan ajwa adalah yang terbaik. Ada orang kata ajwa adalah kurma Nabi. Bukan. Kurma orang yang tanam pokok itulah. Kurma Nabi habis lama dah makan. Ustaz, dalam Quran ada menyebut seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Bagaimana jika isteri tidak bertuduh dan suami tidak menegur supaya bertudung? Adakah suami bertanggungjawab? Okey. Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Betul. Tapi bila isteri tak bertudung, suami tak tegur, dosa isteri tak bertudung, dosa suami apa dah? Dosa suami ialah tak menegur, tak mencegah kemungkaran. Jadi dua benda yang berbeza. Suami tak akan menanggung dosa isteri yang buka aurat, tapi suami akan tanggung dosa tak menegur, tak mencegah kemungkaran. Bahkan Nabi kata apa? La yadkhulu al-jannah ad-dayus. Tidak akan masuk syurga sama sekali siapa? Ad-dayus. Siapa dayus ni? Iaitu orang yang bila anak isteri dia buat maksiat, dia tak tegur, dia tak ada rasa cemburu. Maka suami ni ataupun bapa ni Nabi gelarkan dia dayus. Apa dosa dia? Bukan dosa buka aurat, dosa tak menegur. Dosa tidak ada rasa cemburu bila isteri buka aurat, bila anak bergaul bebas dengan lelaki. Jadi suami ni dosa dia adalah dosa dayus. Ataupun bapa pun sama, anak keluar buka aurat, bapa tak tegur, bahkan keluar sekali, bapa ni adalah bapa yang dayus. Nabi kata tidak akan masuk syurga. Kenapa tak boleh masuk syurga? Sebab bila kamu isteri keluar buka aurat, anak keluar buka aurat, kamu keluar bersama, mana kamu setuju dengan mereka yang derhaka pada Allah. Kamu redha dengan perbuatan maksiat. Anak kamu sedang lawan Allah, isteri kamu sedang lawan Allah, dan kamu boleh keluar bersama. Mana kamu bersetuju dengan kemungkaran. Macam buat tapai kalus. Istighfar yang paling baik
ialah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam zikir pagi petang ada. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah bila isteri nusyuz pada suami dapat balasan di dunia lagi? Apa sandaran dalilnya? Dia tak ada dalil. Isteri yang derhaka akan dapat balasan masa kat dunia. Tak ada dalil. Jadi siapa yang mengatakan ada balasan kat dunia, dia kena bawa dalil. Kalau tak ada dalil, jangan cakap. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok banyak isteri yang derhaka kan, sihat walafiat je. Isteri Nabi Nuh masa kat dunia okey tak? Okey. Isteri Nabi Lut okey tak? Okey. Tak ada masalah. Ada bapa siap cakap biarkan anak dia tak pakai tudung, tak boleh paksa-paksa, nanti tak ikhlas. Okey. Kalau dia kata biarkan anak tak pakai tudung, tak boleh paksa kan. Kalau paksa, tak ikhlas. Saya nak bagi contoh lah, analogi. Bila anak kamu sakit kan, kamu bawa dia pergi hospital ataupun klinik kan, doktor bagi ubat, anak tu tak suka ubat, kamu paksa tak? Jangan paksa, nanti dia makan ubat tak ikhlas. Jangan paksa. Kenapa paksa? Sebab kamu nak dia sihat. Dan anak memang, orang bukan anak je, orang semua tak suka ubat. Jadi ada benda yang bila dia tak suka, kena ada unsur paksaan di peringkat awal. Kan? Sama juga makan. Anak tak nak makan, kita paksa tak dia makan? Ya, kadang-kadang kita nak kan, paksa dia rotan supaya dia makan. Kenapa? Kalau tak makan, dia boleh membawa penyakit. Jadi kalau untuk hidup kat dunia pun kita kena paksa, apatah lagi tutup aurat, solat, itu untuk hidup kekal abadi. Jadi kena ada unsur paksaan. Sebab tu Nabi kata apa? Didik anak kamu solat, ajar anak kamu solat ketika 7 tahun. Tapi kalau 10 tahun tak solat, Nabi kata apa? Pukul. Pukul tu ada unsur paksaan. Wallahu alam. Anak mati kecil. Adakah anak yang mati kecil menunggu kedua ibu bapa jadi kesyukur? Bila anak mati kecil, adakah anak itu akan menunggu ibu bapanya di syurga? Ya. Anak-anak akan menunggu ibu bapanya di pintu syurga. Tapi kalau mak bapanya beriman, dia akan masuk. Kalau mak bapak beriman, anak akan menunggu dan semua satu keluarga akan masuk syurga. Tapi kalau mak bapak dia tak beriman, tak ada. Macam Nabi Nuh lah kan. Nabi Nuh anak dia tak akan menunggu anaknya. Dan Nabi Ibrahim tak akan tunggu bapaknya, sebab bapaknya confirm masuk neraka dan kekal. Jadi mak bapak yang beriman saja akan masuk syurga. Wallahu a'lam. Termasuk. Mana dia masalah mental lah. Yalah. Dia ahli syurga tu, insya-Allah. Dia boleh masuk syurga walaupun tak solat, walaupun tak tutup aurat, sebab dia ada masalah akal. Allah tak akan tanya, sebab syarat nak dipertanggungjawabkan mesti berakal. Jadi bila anak dapat anak cacat akal, jangan marah, jangan mengamuk. Bersyukurlah pada Allah. Itu anugerah daripada Allah untuk memudahkan kita masuk syurga, tapi kena banyak bersabar. Jika isteri kematian suami kahwin lain, adakah dia dapat jumpa isteri suami yang pertama dalam syurga? Bila isteri kematian suami, lepas tu dia kahwin suami lain, jadi soalan dia, adakah dia akan dapat di akhirat besok dapat jumpa suami? Kalau kamu nak suami pertama kekal, janganlah kahwin lain. Tamak pula. Keperluan dunia apa dah? Suami. Mana kamu perlukan suami barulah. Sudahlah, jangan cari suami lama.
Dia sebenarnya tidak ada dalil. Ada pendapat mengatakan isteri akan dapat suami dia yang terakhir di syurga kalau suaminya yang beriman lah. Tapi itu pendapat, tak ada dalil. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Wallahu alam. Jadi tunggulah dapat suami yang mana. Adakah isteri menanggung kalau dah tegur tak salat? Suami tak salat, isteri dah tegur, isteri bebas. Isteri tak menanggung dosa. Ada lagi tak ada? Ha. Tadi Ustaz sebut ayat Al-Baqarah kan 212. Saya nak cuba untuk pastian macam ayat ni apa peranan orang Islam tu untuk jadi kaya dan ditolong orang sendiri. Macam mana? Orang Islam ni Ustaz seolah-olah dunia ni adalah milik orang kafir saja. Ha? Kan? Tapi sekiranya ada orang Islam yang berjaya di dunia ni, kemudian dia menolong pada orang persekitaran ni. Macam mana? Maksud saya seolah-olah ayat yang tadi kita bincangkan ni bahawa kita harus fokus kepada akhirat kan Ustaz kan? Tapi sekiranya orang ni dia orang beriman, kemudian dia pun kaya, dia menolong orang lain, definisi itu untuk mencari Tak, macam ni. Orang beriman, matlamat dia hidup untuk akhirat. Tapi dia kena gunakan dunia. Dia tak boleh tolak dunia. Dunia ni jambatan ke akhirat. Kalau dia tolak dunia, dia membakar jambatan ke syurga. Faham? Tapi dia jadikan dunia sebagai jambatan laluan untuk ke akhirat. Bukan sebagai matlamat. Orang kafir ni dia jadikan dunia ni sebagai destinasi terakhir dia. Apa-apa dunia je. Sebab tu 20 nak habis-habis. Okey? Itu satu. Yang kedua, orang beriman bila nak syurga, dia kena buat terbaik kat dunia. Mengikut kehendak Allah. Bila dia buat terbaik, dia akan jadi, kalau dia kuasai dunia, dia akan jadi pemimpin yang paling amanah, yang paling adil, yang paling saksama. Sebab apa? Sebab dia ada pertimbangan dosa pahala. Sebab itulah bila Nabi dah sahabat kejar akhirat, tapi akhirnya dunia datang tak kepada mereka. Nabi dah sahabat jadi penguasa di Madinah. Dia kejar akhirat. Peringkat awal apa dah? Tinggal Mekah. Tinggal dunia Mekah. Tapi dapat tak dunia Madinah? Dan akhir sekali dapat balik tak menguasai Mekah? Dan akhirnya Islam menguasai hampir 2/3 dunia. Tapi ikut acuan Al-Quran. Ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang beriman kalau kejar akhirat dengan betul, dengan ikhlas, dia akan menguasai dunia. Tapi ikut kehendak Allah. Dunia akan makmur. Okey. Jadi nak kaya silakan. Tapi ikut kehendak Allah. Jangan jadi kekayaan dunia sebagai matlamat. Tapi sebagai alat untuk mendapat kekayaan di akhirat. Okey, soalan last. Bayi yang meninggal sedangkan ibu bapa bukan Islam. Bagaimana status bayi itu? Ya Allah, ahli syurga. Semua Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanahu au yumajjisanahu au yunassiranahu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tak kira anak siapa. Anak Abu Jahal ke, anak Sami Belu ke. Kalau dia mati, dia lahir masa kecil, fitrah dia suci. Dan kalau dia mati, ahli syurga. Tapi kalau anak orang Islam, lahir, suci. Tiba-tiba bila dah balik, murtad. Mati dalam murtad, masuk neraka. Okey? Jadi semua anak yang mati ketika kecil, sama ada anak orang Islam ataupun orang kafir, mati dalam fitrah dan insya-Allah masuk syurga. Cukup lah. Kelas kita akan datang besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران